Saya akan memberikan sedikit penerangan tentang pengenalan kepada bekam. Dalam bahagian pengenalan ini, saya menyediakan tentang sejarah bekam, definisi bekam dan jenis-jenis bekam. Yang pertama ialah sejarah bekam. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan itu terdapat pada 3 hal, iaitu minum madu, berbekam dan K, iaitu pembakaran dengan api. Dan sesungguhnya aku melarang umatku dengan K. Hadis kedua iaitu, sungguh, perubatan penyakit paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis sahih riwayat Bukhari, At-Tirmizi dan Ahmad. Dua hadis yang telah saya bacakan tadi merupakan bukti bahawa bekam ini telah ada sejak zaman Rasulullah lagi. Ini menunjukkan bekam ini telah lama wujud dan sudah lama digunakan dalam bidang perubatan. Seterusnya ialah kajian bangsa barat terhadap bekam. Dr. Michael Ridgway dari California dengan bukunya 14 Points, A Guide to Self-Care for Common Ailments dan Kohllerdi dengan bukunya The Connective Tissue as the Physical Medium for Conduction of Healing Energy in Cupping Therapeutic Method merupakan pakar bekam dari negara barat. Dunia barat banyak melakukan pelbagai penelitian tentang bekam dan berjaya menyerapkan dalam kehidupan harian mereka. Mereka tidak menamakan kaedah yang mereka gunakan sebagai bekam, tetapi mereka tetap menggunakan prinsip kerja bekam. Saya akan meneruskan penerangan ini dengan definisi bekam. Apa itu bekam? Secara terminologi, bekam merupakan pengeluaran darah kotor melalui permukaan kulit. Definisi bekam yang lebih luas ialah kaedah perubatan penyedotan darah di bawah permukaan kulit untuk mengeluarkan toksin dan oksigen. Dalam masyarakat Jawa, bekam dikenali sebagai kop atau cantuk. Di Sumbawa pula, bekam ialah tangkik atau batang kek. Manakala dalam bahasa Inggeris disebut blood cupping atau bloodletting dan oxygen drainage therapy. Bahagian terakhir dalam pengenalan ialah jenis-jenis bekam. Bekam terbahagi kepada dua, iaitu Al-Hijamah Al-Jaffah dan Al-Hijamah Ad-Damawiyah. Al-Hijamah Al-Jaffah ialah bekam kering atau bekam angin. Cara ini dilakukan dengan menyedot darah pada kulit dengan gelas bekam tanpa mengeluarkan darah. Al-Hijamah Ad-Damawiyah pula ialah bekam basah. Bekam basah ini menggunakan cara mengeluarkan darah dari lapisan permukaan kulit yang disedut. Perubatan bekam mempunyai banyak manfaatnya. Bekam dapat meningkatkan psikologikal badan kita yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi buah pinggang. Selain itu, ia juga dapat menghalang penyakit metabolik sekaligus mengurangkan risiko sakit jantung. Hal ini kerana setelah berbekam terdapat penurunan signifikan paras gula dalam darah dan semua parameter fungsi ginjal. Orang yang berbekam juga dapat meningkatkan pengaliran darah mereka, menurunkan kolesterol dan mengeluarkan darah yang bertoksin. Seterusnya adalah bahagian-bahagian badan yang dibuat oleh Rasulullah ketika berbekam. Pertama adalah Al-Kahil, iaitu bahagian di antara atas bahu yang terletak di sekitar punjulan tulang leher. Kaedah ini mengubati rasa sakit di leher, epilepsi, batuk, demam, asma, kejang bahu dan lain-lain. Kedua adalah Al-Aghda yang terletak di sekitar otot urat leher. Bekam di bahagian ini dapat mengubati sakit beguk, afonia, demam, selsema atau pipi bengkak. Al-Tiwak di bahagian belakang, bekam murid di bahagian atas kepala, hammah titik paling atas kepala, yafu titik pertemuan tulang, tengkorak hadapan dan belakang, Al-Katifain dua-dua belah bahu, Al-Warik di atas punggung, bekam kamah-duah di belakang tulang kepala, pelipis dan dagu, bahagian belakang kaki di antara bawah dada, bekam Al-Zahrir Kodamiyang iaitu belakang pelipat lutut. Bekam telah ditemui dan dipraktikkan beribu tahun yang lepas oleh Mesir, Persia, Babilonia, China, India, Yunani dan Romawi. Pada zaman Nabi Muhammad pula, beliau menggunakan tanduk kerbau atau sapi, tulang unta, gading gajah sebagai alat untuk menghiris kulit sebelum berbekam. Bagi Eropah pula, ia menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Secara tradisionalnya, bekam digunakan sebagai terapi untuk gangguan menstruasi, demam, gangguan nafsu makan. Bekam juga adalah terapi suportif untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Selain itu, dalam kaedah berbekam pula terdapat waktu yang telah disyorkan. Ianya adalah sebaiknya dilakukan pada hari Isnin dan Selasa. Kita tidak digalakkan untuk berbekam pada hari lain, terutamanya pada hari Rabu. Hal ini kerana menurut kitab Kasyufu, barang siapa yang berbekam pada hari Rabu atau hari Sabtu lalu tertimpa wadha, maka hendaklah dia tidak menyalahkan orang lain. Samping itu adalah untuk berbekam ketika perut kosong untuk menambah kecerdasan otak dan menambahkan ketajaman menghafal.
Amalan bekam ini telah wujud sejak zaman dahulu lagi sebelum zaman Rasulullah SAW. Selepas berlakunya peredaran masa, ilmu perubatan moden menjadi semakin canggih dan ilmu perubatan tradisional menjadi semakin tenggelam di tengah zaman. Maka semakin berkurang orang yang mengamalkan dan menguasai ilmu bekam ini. Jadi bagaimanakah jika kita mengaplikasikan ilmu bekam ini bersama dengan ilmu perubatan moden pada zaman sekarang? Pertama sekali, kita perlu tahu tentang mekanisme bekam itu sendiri. Jadi di sini terdapat satu video untuk menerangkan lebih lanjut tentang mekanisme bekam itu tersebut. Kembali kepada persoalan sebentar tadi, bagaimanakah jika ilmu bekam ini diaplikasikan bersama dengan ilmu perubatan moden pada zaman sekarang? Jika kita lihat video mekanisme bekam sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa toksin yang terdapat di dalam badan dapat dibuang melalui kaedah pembekaman. Kajian menunjukkan bahawa bahan toksin yang berlebihan mampu meracuni enzim di dalam tubuh manusia. Apabila enzim tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tubuh badan manusia juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegagalan fungsi enzim tersebut akhirnya membawa kepada penyakit-penyakit kronik seperti kanser, masalah kardiovaskular dan Parkinson. Banyak pesakit yang dapat dirawat melalui kaedah pembekaman ini tanpa memerlukan pembedahan. Hal ini demikian kerana bekam mampu menjadi terapi penyembuhan penyakit dengan mengeluarkan darah yang mengandungi toksin. Persoalan yang kedua, mengapa pesakit-pesakit yang menggunakan kaedah pembekaman ini tidak mengalami pendarahan banyak semasa darahnya disedut keluar? Ini kerana konsep bekam itu sendiri adalah dengan menoreh kecil lapisan atas kulit. Jika dilihat semula mekanisme bekam sebentar tadi, lapisan kulit yang teratas mengandungi kapilari darah, iaitu salur darah yang paling kecil. Jadi apabila langkah pemvakuuman dilakukan, darah yang keluar hanyalah darah yang mengandungi toksin sahaja dan adalah dengan kuantiti yang sedikit. Dan untuk menjalankan pembekaman terhadap tubuh pesakit, kita perlulah tahu titik simpul saraf yang berkaitan dengan penyakit tersebut lebih dahulu. Barulah kita boleh sasar terhadap titik yang betul untuk merawat pesakit tersebut. Jika kaedah bekam ini sendiri mampu menyembuhkan beberapa penyakit, proses penyembuhan akan menjadi lebih cepat jika digabungkan kaedah pembekaman dan juga ilmu perubatan moden. Rumusan ini dibuat oleh Dr. Erna Mirani, iaitu doktor lulusan Fakulti Perubatan di Indonesia. Beliau memperoleh pengalaman melalui kaedah pembekaman yang diberikan kepada pesakit disertai dengan ubat-ubatan yang tetap diberi kepada pesakit-pesakitnya. Jadi, dua perkara tersebut berjalan secara serentak dan terbukti bahawa pesakitnya yang mengalami migrain, hemiplegia, tekanan darah tinggi mampu sembuh kurang daripada 4 bulan. Kuasa menyembuhkan tetap terletak di tangan Allah SWT dan kaedah yang diperkenalkan telah menjadi salah satu ikhtiar yang diturunkan kepada umat manusia sekalian. Apabila berlakunya perkembangan dari segi ilmu perubatan, hasil kajian pakar perubatan pada zaman kini mengakui kebenaran dan kebaikan perubatan tradisional pada zaman dahulu. Walaupun sudah wujudnya amalan bekam sejak dahulu kala lagi, tetapi ia telah menunjukkan bahawa berkesannya walaupun tiada teknologi moden pada ketika itu. Akhir sekali ialah kesimpulan berbekam. Di slide tersebut terdapat hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Lakukanlah olehmu berbekam pada rongga tengkuk kerana ia dapat menyembuhkan 72 penyakit." 72 penyakit yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut ialah penyakit jerawat, angin ahma, migrain ataupun masyarakat kita mengenalinya sebagai stroke dan lain-lain penyakit. Berbekam juga merupakan salah satu rawatan sampingan untuk tekanan darah tinggi. Ia berpotensi untuk mengawal tekanan darah tinggi dengan lebih efektif kerana garam, kolesterol, toksik dan lemak yang berlebihan dapat dibuang melalui amalan berbekam. Kebaikan berbekam juga mampu melancarkan aliran darah kerana saluran darah akan menjadi lebih besar dan ia menyebabkan perubahan tekanan udara di luar badan.
Kesannya, aliran darah akan lebih lancar, terutama untuk pesakit kencing manis serta kolesterol tinggi. Namun, amalan berbekam ini perlu dikaji dengan lebih teliti melalui kajian jangka panjang. Sekian, terima kasih.